Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita Al-Hijrah 31 Disember bersama saya Fazida Mustafa dan jurubahasa isyarat Ahmad Hafiz Azamuddin. Tajuk utama malam ini. Bunuh kakak sendiri, adik angguk faham. Juga gelombang ketiga banjir Kelantan paling teruk. Susulan kes samun di Klang semalam. 2 penjenayah bertopeng diburu polis selepas menyamun seorang ejen hartanah sehingga mengakibatkan kerugian sebanyak RM6,000 di laluan persiaran Pegaga. Dalam kenyataan Timbalan Ketua Polis Daerah Klang Selatan, Superintenden Kamal Arifin Aman Shah hari ini berkata, mangsa berusia 40 tahun itu mengalami kecederaan patah tulang jari tangan kiri dan cala di lengan akibat kejadian tersebut. Beliau berkata hasil siasatan mendapati mangsa telah mengeluarkan sejumlah wang tunai dari mesin pengeluaran automatik ATM dari sebuah bank di Jalan Meru sebelum kejadian berlaku. Kamal Arifin berkata mangsa kemudian menghala ke Bukit Tinggi dengan menaiki kereta jenis Mercedes untuk berjumpa dengan rakannya dan ketika memberhentikan kereta di persiaran Pegaga, dia telah didatangi 2 lelaki tidak dikenali bersenjatakan parang dan kayu baseball memecahkan cermin pintu kereta sebelah pemandu dan penumpang hadapan. Mangsa yang ketakutan telah menyerahkan beg komputer riba selepas dipaksa suspek tersebut sebelum penjenayah berkenaan melarikan diri menggunakan sebuah kereta jenis Toyota Yaris berwarna perak. Terdahulu tular di media sosial video insiden samun berdurasi 56 saat memamparkan kedua-dua suspek berpakaian gelap memberhentikan dan menyerang kereta yang dipandu mangsa ketika jalan sesak di lokasi kejadian. Kamal Arifin berkata, usai kejadian tersebut, mangsa yang mengalami kecederaan telah mendapatkan rawatan di sebuah pusat perubatan swasta. Usaha mengesan suspek yang terlibat sedang giat dilaksanakan dan orang ramai yang mempunyai maklumat boleh menghubungi Ibu Pejabat Polis daerah ini bagi membantu siasatan. Seorang lelaki warga Indonesia dihadapkan ke Mahkamah Magistrate Johor Bahru hari ini atas tuduhan membunuh kakak kandungnya minggu lalu. Bagaimanapun tiada pengakuan direkodkan dan tertuduh Said Afendi 24 tahun yang hanya sekadar mengangguk faham. Sejurus pertuduhan dibacakan di hadapan Magistrate Nur Khalidah Farhana Abu Bakar. Menurut kertas pertuduhannya, dia didakwa membunuh Sharifah Ilawati, 42 tahun yang juga merupakan warga Indonesia di sebuah kediaman di Taman Ungku Tun Aminah, Skudai, Johor Bahru kira-kira jam 2 pagi 24 Disember lalu. Pertuduhan dibuat mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan yang membawa hukuman mati jika sabit kesalahan. Kes dikendalikan Timbalan Pendakwa Raya Siti Fatimah Mamu manakala tertuduh tidak diwakili peguam. 18 Februari depan ditetapkan sebagai tarikh sebutan semula kes dan tiada jaminan dibenarkan terhadap tertuduh. Isnin lalu, polis menahan 2 warga asing berusia 24 dan 41 tahun kerana disyaki terbabit dalam pembunuhan seorang wanita warga asing di sebuah rumah. 2 warga asing berkenaan dikenal pasti sebagai adik lelaki mangsa dan seorang wanita yang merupakan teman serumah mangsa direman seminggu. Mangsa bah buruk di Rantau Panjang buntu memikirkan keperluan sekolah anak mereka. Ekoran semua keperluan itu tenggelam di banjir. Rata-rata mereka tidak menyangka air banjir kali ini lebih teruk daripada 2014. Salah seorang mangsa bencana itu dari Kampung Tersang, Marlina Abdul Rahman, 43 tahun berkata, dia seolah-olah mati akal memikirkan kehidupan selepas ini setelah semua barang rumah tenggelam selain keadaan anak yang perlu bersekolah. Ibu kepada 4 anak itu berkata, bukannya dia tidak menyimpan di tempat tinggi keperluan sekolah anaknya, namun para yang dibina di dalam rumah turut ditenggelami air. Dengan kain baju anak, bubuh supit, letak atas dia pun selain habis dengan buku-buku sekolah, dengan kasut sekolah, hanyut. Nelo buku. Tak ada ke satu lah juga ni rumah. Bagian habis, bagian sekolah. Kak pun rasa sedih juga lah. Anak nak sekolah esok lusa, tak tahulah nak pakai gapo. Kain baju pun nak bawa pergi sekolah cuma biasa-biasa je. Macam baju-baju kurung pun habis tak ada. Tak ada kak pun nak buat kan. Si pedoh cuma kemah habis belaka dah, tapi rumah pun rapat bumbu nak kan.
Dia yang pulang dari Pusat Pemindahan Sementara PPS Sekolah Kebangsaan Gual Tok Deh semalam membersihkan rumah memandangkan air di dalam rumahnya sudah surut. Namun dia ibarat hilang kata-kata apabila melihat semua barang dalam rumahnya musnah akibat banjir. Sementara itu, penghulu kampung Tersang Muhammad Arifin Ismail 61 tahun berkata, kampung yang mempunyai lebih 300 penduduk dari 58 keluarga dan terletak bersebelahan Sungai Golo itu merupakan salah satu kawasan yang paling teruk terjejas bah apabila sebahagian besar kediaman hanya nampak bumbung sahaja. Sini yang paling lubuk yang terdalam banjir mana-mana tempat kawasan daerah kata banjir ni diterkesan lah lubuk paling dalam. Sampai hari ni pusat pindah terkesan ni tak ada yang satu orang pun boleh balik lagi duduk di rumah. Kerana air sekeliling rumah ni masih ada lagi. Jadi ada dalam kawasan terkesan ni duduk pusat pindah tak tahulah saya macam mana sehari dua lagi sekolah nak buka. Dengar hak budak-budak apa ni penduduk-penduduk kampung nak balik nak duduk lagu mana. Sedek ko air tak kering lagi. Penduduk Cik Zuraida Cesenik 45 tahun pula berkata walaupun dia dan suami masih lagi tinggal di PPS namun tetap balik untuk membersihkan rumah sekadar yang termampu sejak semalam selepas air dalam rumah mulai berkurangan. Balik tengok rumah. Rumah selesai habis. Dari rumah. Bagi dari rumah pun habis selesai. Bunuh habis lah. Tak boleh selamat kata. Tak ada selamat. Air naik kuat tu kan. Tarah mana air? Tak rumah atas tu. Kat Rado jugalah. Tingkat atas. Tingkat atas kat Rado. Mana rumah hak rendah tu tak tejuk. Rumah rendah memang tak tejuk. Selerai. Jadi bagi sekolah. Bagi peniaga kedai runcit Muhammad Adenan 44 tahun, banjir yang semakin kerap melanda kawasan kampung tersebut menyebabkan dia sudah kerugian hampir RM60,000 akibat dari kerosakan stok barang jualan dan juga peralatan kedai seperti TV dan peti ais. Bagi banjir bulan 2 tu memang kerugian banyaklah kita. Nak masuk bagi pun tak boleh lagi. Maksudnya selepas bulan 2 tu lagu mana operasi kedai runcit habis? Selepas banjir bulan 2 tu memang merosuklah. Jadi bolehlah kita kumpul sikit-sikit masuk balik. Banjir pula bulan 12 tu memang down terus lah. Kebiasaannya sebelum ini kawasan Kampung Tersang akan dilanda fenomena banjir termenung yang menyebabkan perkarangan rumah penduduk digenangi air sekitar 1 meter dan biasanya mengambil masa hampir sebulan untuk surut sepenuhnya. Dalam pada itu, aktiviti sosial dan jual beli di Kota Baru Kelantan turut terbantut. Situasi itu disuarakan sendiri oleh penduduk sekitar yang sempat ditemui kru Berita Al Hijrah. Ekoran beberapa kawasan tumpuan didapati sunyi tanpa kehadiran pelancong dalam dan luar negara berikutan bimbang dengan keadaan banjir yang teruk di negeri Serambi Mekah itu. Wartawan Abdul Rahman Kunyu ada laporannya. Sepanjang tinjauan saya dan jurukamera Imran Nordin, keadaan dan situasi di ibu negeri itu tidak meriah seperti sebelumnya. Rata-rata penduduk mengakui bahawa ramai pelancong tidak mengetahui bahawa kawasan itu tidak terjejas banjir dan ada juga yang mengambil langkah berjaga-jaga untuk tidak berkunjung ke pusat-pusat tarikan di Kota Baru. Bagi saya boleh datang tanpa takutlah sebab air pun biasanya tak kat situ je. Kalau kat sini biasa jaranglah naik. So kedai pun biasa buka je. So pengunjung tak ada masalah lah, boleh je datang. Malah ada juga yang berpandangan video banjir di kawasan-kawasan terjejas teruk yang tular di media sosial turut menyumbang kepada keresahan pengunjung. Salah satu tempat best jugalah. Kita mari tengok lah hotel. Orang pun ramai biasa. Tapi sekarang tak ramai. Ramai tak ada ni. Selepas banjir ni kita tengok keadaan lah. Berlumpur ni kan. Biasa bersih semak ramai. Peniaga pun ramai kan. Sementara itu, penduduk berharap banjir yang semakin surut dan mula menunjukkan pada paras selamat di negeri itu dapat memberi sinar baru buat penduduk, khususnya peniaga di sekitar Tambatan Diraja untuk kembali berniaga dan meraih pendapatan. Lepas ni keadaan kembali pulih seperti biasalah. Peniaga pun dah dapat berniaga seperti biasa, seperti sebelum ni lah. Bila keadaan air dah semakin surut apa semua, harap macam itulah. Pengunjung pun dapat datang. Pengunjung pun dapat datang lah untuk meramaikan lagi keadaan di sini.
Gelombang ketiga banjir Kelantan mencatatkan mangsa paling ramai terjejas. Bagaimanapun Kota Bharu antara kawasan selamat dan tidak terjejas bencana itu seperti mana daerah-daerah lain. Sunyi dan suram itu antara luahan penduduk di sekitar Kota Bharu pada musim cuti sekolah pada kali ini. Kebiasaannya pada musim cuti sekolah, Kota Bharu ini ceria, tetapi lain buat kali ini. Walaupun jajahan Kota Bharu ini kurang terjejas kerana bencana banjir, tetapi pengunjung-pengunjung daripada luar masih rasa takut untuk mengunjungi Kota Bharu. Dan mereka mengharapkan Kota Bharu ini kembali ceria agar pengunjung-pengunjung mampu hadir menikmati suasana di Kota Bharu ini. Laporan Abdul Rahman Kunyu untuk Berita Al-Hijrah. Sementara itu, gelombang banjir ketiga di Terengganu pulih sepenuhnya apabila Pusat Pemindahan Sementara PPS terakhir ditutup secara rasmi hari ini. PPS Dewan Serbaguna Taman Perumahan Wakaf Tengah dekat Kuala Nerus yang menempatkan 6 sekeluarga ditutup jam 2 petang tadi. Semua mangsa dibenarkan pulang ke rumah masing-masing selepas cuaca kembali pulih. Okey, alhamdulillah di Negeri Terengganu ini seperti sedia maklum hari ini 31 Disember 2023 kesemua PPS telah pun ditutup ya. Kalau ikutkan data daripada Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri Terengganu, kita telah pun menutup PPS pada awal pagi tadi yang melibatkan daerah Dungun. Dan pada pukul 2 petang tadi melibatkan daerah Kuala Nerus lah. Jadi justru itu jika kita lihat keseluruhan mangsa pun telah kembali ke rumah masing-masing. Ekoran daripada cuaca pun dah makin membaik di daerah Terengganu. Sementara itu, hujan lebat berterusan sejak Jumaat minggu lepas menyebabkan semua daerah di Terengganu dilanda banjir. Banjir gelombang ketiga ini menyebabkan lebih 10,000 mangsa daripada lebih 2,000 keluarga terpaksa berpindah ke lebih 100 PPS. Banjir kali ini juga menyaksikan sebanyak 28 buah sekolah di seluruh negeri turut dinaiki air, melibatkan 13 buah sekolah di Hulu Terengganu, 7 sekolah di daerah Setiu dan masing-masing 4 sekolah di Kemaman dan Dungun. Dalam pada itu, Timbalan Pengarah Jabatan Pendidikan Negeri Terengganu Sektor Pengurusan Sekolah Azman Othman Elias Abdullah berkata, operasi pembersihan sekolah terjejas giat dijalankan sebelum sesi persekolahan bermula semula Selasa ini. Selepas ini, Tahun Baru insafi kesilapan lama. Alhamdulillah bertemu kembali. Keputusan kerajaan untuk tidak membuat acara sambutan ambang Tahun Baharu seperti sebelum ini disambut baik rakyat Malaysia, khususnya umat Islam. Ia dilihat bukan sahaja dapat menghormati dengan musibah yang berlaku kepada saudara di Palestin dan mangsa banjir di negeri Pantai Timur, bahkan dapat mengelak aktiviti lara terutama melibatkan anak muda. Menurut Imam Masjid Negara Hassan Al-Fadli Abdul Rahman, sebagai negara Islam, acara kebiasaan yang dianjurkan sebelum ini boleh digantikan dengan majlis agama seperti forum perdana dan sebagainya kerana ia adalah sebaik-baik program untuk menyambut Tahun Baharu. Saya cukup setuju pembatalan yang membentuk maksiat ya. Kalaulah program yang berbentuk agama, umpamanya forum ke membentuk ilmiah, itu kita setuju, makna-makna kita rasa tak sesuai lah kalau dibatalkan kan. Tapi kalau bentuk konsep yang melahirkan itu memang patut sangatlah. Dalam pada itu, beliau menyarankan supaya ibu bapa menunjukkan contoh terbaik untuk mengajar anak-anak tentang cara sebenar bagi menyambut Tahun Baharu. Jelasnya, malam Tahun Baharu seharusnya dipenuhi dengan aktiviti keagamaan bersama keluarga agar setiap ahli keluarga dapat bersama-sama menginsafi kesilapan lalu dan memperbaikinya untuk tahun mendatang. Begitu juga mereka yang berada di rumah juga boleh melakukan solat hajat ataupun berkumpul dengan anak-anak. Kita tunjuk satu model yang baik. Macam mana kita nak nyambut Tahun Baru yang sebenarnya. Bukan semestinya kita mengadakan konsert sebagaimana sebelum ini. Dan insya-Allah kalau begitulah semua yang di rumah juga yang datang bersikap begitu, insya-Allah semoga negara kita akan lebih aman dan harmoni
sepanjang zaman, insya-Allah. Dalam pada itu, malam ini Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM menganjurkan program kerohanian ambang Tahun Baharu 2024 di Masjid Negara di Kuala Lumpur, Masjid Putra dan Masjid Tuanku Mizan Zainal Abidin di Putrajaya. Ia sebagai alternatif bagi masyarakat Islam yang lazim menyambut Tahun Baharu Masihi. Masyarakat Islam perlu bergerak aktif dalam memperkasa dan memperhebatkan lagi peranan masjid dengan pelbagai aktiviti makruf. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Datuk Dr. Muhammad Naim Mohtar berkata langkah pengimarahan itu dapat menunjukkan masjid bersifat pelbagai fungsi dan tidak dilihat sekadar sebagai pusat ibadah semata-mata. Sudah tentu masjid-masjid yang berada di bawah pentadbiran saya, Jawi dan JAKIM, memang kita akan galakkan untuk falsafah pengimarahan masjid ini terus dipertingkatkan dan semoga apa yang dibuat oleh Masjid Al-Iman Desa Putra ini akan diikuti oleh masjid-masjid yang lain dan semoga masyarakat setempat akan dapat disatukan pemikiran mereka, keimanan mereka, akhlak mereka. Tambahnya, masjid-masjid juga boleh menyediakan dana bagi pelbagai aktiviti bermanfaat dan juga bantuan kecemasan kepada Qariah. Terdahulu, Datuk Dr. Muhammad Naim hadir merasmikan Hari Terbuka Masjid Al-Iman Desa Putra 2023 di Kajang, Selangor. Inisiatif karnival yang memasuki tahun kedua penganjurannya itu bertujuan menarik minat penduduk setempat untuk mengunjungi masjid di samping memberikan pendedahan berkaitan perkembangan hal ehwal semasa. Hari terbuka yang berlangsung selama sehari di pekarangan masjid berkenaan melibatkan pameran, pelbagai jabatan dan agensi kerajaan, pameran pendidikan dan ceramah daripada NGO mengenai isu semasa berkenaan Palestin. Program turut diadakan dalam bentuk pertandingan seperti pertandingan azan, fun run, isukan Mobile Legend, carom, catur, mewarna batik dan program celik wang bersama Clever Coin Crew dari Universiti Teknologi Mara. Murtada Dakwah Center Madat memberi tumpuan untuk melahirkan atlet memanah bertaraf antarabangsa menerusi Madat Open Archery. Selain sasaran berkenaan, Madat juga mahu terus menghidupkan dan membentuk dimensi baru dalam sukan sunnah bagi umat Islam. Menurut pengarah urusan Madat Muhammad Yaakob Yusra Muhammad, pihaknya memberi tumpuan khusus dalam sukan memanah dengan meletakkan sasaran akan melahirkan atlet mewakili negara dalam tempoh 2 tahun lagi. Dan yang ketiga, kita nak menghimpunkanlah keluarga besar memanah di Malaysia ni sangat banyak dari komuniti yang terlibat, cuma kita nak menghidupkan dan yakin dari segi Majlis Sukan Negara pun dah aware tentang bagaimana traditional archery is important untuk pembangunan sukan dan diberikan perhatian yang banyaklah, alhamdulillah. Sedikit pembangunan. Beliau ditemui TV Al-Hijrah pada program Madat Open Archery 2023 yang mendapat sambutan luar biasa. Ia apabila penyertaan melebihi 600 peserta berbanding penganjuran kali pertama pada tahun lepas iaitu sekitar 400 orang. Pertandingan bagi penutup tahun ini turut diserikan dengan peserta jemputan daripada Thailand dan Indonesia. Madat Open Archery berlangsung selama 2 hari menghimpunkan pemanah dari seluruh negara termasuk Sabah dan Sarawak. Dalam pada itu, selain usaha dalam sukan memanah, Madat juga sedang membangunkan projek pembinaan kompleks dakwah bertaraf antarabangsa. Ia merangkumi kompleks Masjid Darul Murtada, hub memanah berkuda, rumah warga emas, mahan integrasi, hotel kapsul, stadium e-sport serta pengurusan jenazah. Semuanya secara percuma. Orang ramai yang ingin bersama boleh menghulurkan sumbangan ke akaun tertera atau terus hubungi pihak Madat. Stesen TV TVS akan menjalinkan kerjasama dengan TV Al-Hijrah sebagai langkah mempelbagaikan kandungan untuk saluran yang berpangkalan di Sarawak itu pada tahun depan. Ketua Pegawai Eksekutifnya, Kushairi Abang berkata itu antara agenda utama stesen berkenaan selari dengan misi TVS untuk memperkenalkan saluran tersebut ke seluruh negara. Kita nak buka office dulu. Ya? First, kita dah buka di Sibu, Bintulu, Miri, kita cawangan di my first quarter ni lah, and also KL. And then dari segi workout dengan international ataupun national,
kita tengah sedang mengatur langkah untuk buka bersama dengan TV Al-Hijrah dalam Malaysia lah, dan juga Astro. Dengan TV Al-Hijrah tadi, insyaAllah we will co-produce untuk konten-konten yang berkaitan dengan agama untuk siaran masa raya, masa Ramadan, masa Al-Hijrah. Beliau berkata demikian pada sidang media sempena pengenalan logo baru TVS di ibu pejabatnya di Kuching hari ini. Katanya lagi, bersama-sama TV Al-Hijrah, TVS berusaha untuk mengangkat konten yang bersifat Islamik. Pada masa yang sama, katanya, TVS yang baru berusia 3 tahun mengatur langkah menjalin kerjasama dengan stesen televisyen negara-negara jiran seperti Brunei Darussalam dan Indonesia untuk menyiarkan kandungan dari Sarawak. TVS merupakan stesen TV yang didanai Kerajaan Sarawak dan bersiaran di beberapa platform. Zionis kalah dengan lalat pasir. Sekurang-kurangnya 165 rakyat Palestin terbunuh dalam tempoh 24 jam dalam serangan terbaru Zionis ke atas rumah penduduk di tengah-tengah Gaza. Menurut pihak berkuasa Palestin, Al-Bureij, Nusirat, Maghazi dan Khan Yunis merupakan kawasan tumpuan pertempuran serangan intensif rejim sejak semalam. 250 mangsa turut cedera dalam serangan jahat itu. Israel menggunakan kereta kebal untuk mengepung penduduk Palestin di tengah dan selatan Gaza. Kemudian tembakan udara dan artileri dahsyat dilancarkan. Serangan itu telah memusnahkan sebahagian besar kawasan tengah bandar. Sementara itu, Kabinet Perang Israel membincangkan pertukaran tawanan dengan Hamas, manakala Benjamin Netanyahu pula berikrar akan melancarkan lebih banyak serangan dalam beberapa bulan lagi. המלחמה תימשך עוד חודשים רבים. המדיניות שלי ברורה. אנחנו ממשיכים להילחם עד השלמת כל יעדי המלחמה, ובראשם חיסול החמאס ושחרור כל חטופינו. איננו מרפים לרגע מהמאמצים להשיב את חטופינו הביתה, גם ברגעים אלה. אנחנו נבטיח שעזה לא תהווה עוד איום על ישראל. Pentadbiran Presiden Amerika Syarikat Joe Biden dalam pada itu sekali lagi memintas Kongres dengan meluluskan penjualan senjata kepada Israel. Data terkini merekodkan hampir kesemua 2.3 juta penduduk Gaza telah dipaksa keluar dari rumah mereka akibat serangan kejam rejim yang masuk hari ke-86. Sekurang-kurangnya 21,672 rakyat Palestin pula terbunuh, manakala lebih 56,000 cedera dalam perang sejak 7 Oktober lalu. Hanya disebabkan seekor lalat pasir, tentera Zionis tumpas. Terbaru, media antarabangsa melaporkan puluhan tentera Israel di semenanjung Gaza disyaki dijangkiti penyakit bawaan haiwan itu yang menyebabkan kepada jangkitan leishmania. Penyakit itu dilaporkan boleh membawa maut. Menurut sumber perubatan, klinik dermatologi di Hospital Israel ketika ini sedang menjalankan ujian makmal untuk berpuluh-puluh tentera Zionis. Jangkitan leishmania merupakan sejenis penyakit berjangkit yang mampu membawa maut hanya disebabkan oleh gigitan seekor lalat pasir atau agas. Setiap gigitan itu juga akan meninggalkan radang kulit yang menyakitkan dan sukar untuk sembuh selain kekal untuk tempoh lama. Jika tidak dirawat, radang tersebut akan meninggalkan parut kekal pada kulit. Sehingga kini, penyakit daripada parasit pembunuh kedua terbesar dunia itu masih wujud di kawasan kotor dan terpencil. Simptom leishmania termasuklah demam, hilang berat badan, lesu, kurang darah dan bengkak pada hati dan limpa. Ratusan penduduk di kem Kulliyatul Mujtama di Marib, Yaman bimbang dengan nasib mereka apabila klinik wakaf yang beroperasi sejak 2021 dijangka akan menghentikan operasinya pada awal tahun 2024 akibat kekurangan dana. Klinik itu sebelum ini umpama nadi dan nyawa buat penduduk memandangkan mereka tidak mampu menampung kos rawatan di klinik dan hospital mahupun kos ubat di farmasi. Laporannya bersama wartawan Nazirah Syaringat. Klinik wakaf yang ditaja oleh Badan Bukan Kerajaan Turki ini telah banyak berbakti kepada pelarian Yaman di mana segala rawatan dan ubatan diberikan secara percuma. Meskipun serba kekurangan dan kelengkapan perubatannya amat terhad, ia setidaknya dapat melegakan simptom-simptom ringan yang dialami kanak-kanak serta warga emas. ما تكفيش تيجي عندنا كمية قليلة يعني بشهر يعطونا مثلا كمية قليلة
لمدة أسبوع فقط خلص ما توفيش. يجي عندنا حتى لو مثلا نكتب علاج 3 علاجات من أنواع 3 علاجات يكون 1% واحد موجود والآخر ما اكسترا خارج. Beliau yang berasal dari Sana'a mahu terus berbakti kepada klinik ini kerana ia amat diperlukan pelarian khususnya kanak-kanak dan wanita. أروح لك ما يعالجوني ما يصدق. Lebih terdesak, ada yang terpaksa bersalin di dalam kemah kerana tidak mampu membayar kos minimum $100 Amerika. Perkhidmatan farmasi di kem pelarian di Bandar Raubah ini hanya menyediakan ubat-ubatan yang asas sahaja seperti ubat batuk, demam, sakit perut dan ubat-ubatan untuk wanita, dan ubat untuk antibiotik juga dilihat tidak mencukupi untuk memenuhi keperluan pelarian-pelarian di sini, dan difahamkan kerajaan Turki yang menaja klinik ini tidak lagi mempunyai cukup dana untuk menampung keperluan klinik ini pada tahun 2024. Jadi bantuan daripada masyarakat luar amat diperlukan bagi meneruskan kelangsungan klinik ini. Kunjungan Maike dan Ikun Safe ke klinik ini memberi sedikit harapan kepada mereka dengan penyerahan wang tunai bagi menampung sedikit kos perubatan. Sumbangan 20 kerusi roda juga turut diberikan kepada orang kurang upaya OKU, termasuklah mereka yang menjadi mangsa perang. Laporan Nazira Syaringat bersama juru kamera Dailami Yaakob, Yaman, Berita Al-Hijrah. Sekian Berita Al-Hijrah untuk malam ini. Saya Fazida Mustafa dan jurubahasa isyarat Ahmad Hafiz Azamuddin. Satukan ummah dengan ilmu bagi memperkasa Malaysia Madani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.